Walaupun Hong Kong merupakan sebuah destinasi pelancongan yang sangat terkenal di dunia, tetapi masih ramai yang tidak tahu akan status sebenar Hong Kong, sama ada ia merupakan sebuah negara bebas ataupun sebahagian daripada negara China. Hong Kong pada dasarnya merupakan sebahagian daripada China, namun ia merupakan sebuah negara dengan dua sistem yang berbeza. Setiap 1 Julai menandakan hari di mana Hong Kong dikembalikan kepada British kepada kawalan China. Hong Kong telah berkembang di bawah pemerintahan United Kingdom sehingga berjaya menjadi salah satu pusat kewangan dan perniagaan utama dunia. Bukan itu sahaja, Hong Kong juga telah membangunkan sistem politik dan ekonomi yang jauh berbeza daripada tanah besar China yang sejak 1949 telah berada di bawah pemerintahan komunis. Hong Kong merupakan sebuah kawasan jajahan British yang dikembalikan kepada China. Ia merupakan kawasan berautonomi yang mempunyai kebebasan daripada pihak luar. Sejarah autonomi Hong Kong bermula beratus tahun dahulu apabila sebuah pulau kecil tersebut diserahkan kepada British selepas China kalah dalam peperangan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat sejarah Hong Kong dan kenapa British menyerahkan Hong Kong kepada China. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Kawasan Hong Kong telah berkembang selama bertahun-tahun lamanya dan ia terus berkembang apabila lebih banyak tanah telah ditebus guna dari laut sekitarnya. Pulau Hong Kong dan pulau kecil bersebelahannya mempunyai keluasan hanya kira-kira 31 batu persegi, manakala bandar Kowloon yang berukuran kira-kira 18 batu persegi. Daerah bandar Victoria yang terletak di pantai barat laut Pulau Hong Kong adalah tempat di mana British pertama kali mendarat pada tahun 1841 dan sejak itu ia menjadi pusat bagi aktiviti pentadbiran dan ekonomi. Hong Kong dibangunkan pada mulanya sebagai sebuah pelabuhan semula jadi yang sangat baik dan pusat perdagangan Cina yang menguntungkan, terutamanya perniagaan candu. Walau bagaimanapun, perluasan wilayahnya yang menyediakan tenaga kerja dan sumber lain yang diperlukan untuk pertumbuhan komersial yang mampan telah menjadikannya sebagai salah satu pusat perdagangan dan kewangan utama dunia pada hari ini. Pada sekitar tahun 1950-an, selain daripada penduduk asal pulau tersebut, ramai juga penduduk dari Shanghai yang datang ke pulau ini dan memulakan ekonomi di sini, dan Hong Kong mula berkembang dengan pesat sehinggakan banyak syarikat-syarikat asing mula memindahkan pejabat mereka dari Shanghai ke Hong Kong. Kenapa British menyerahkan Hong Kong kepada China? British mula mengambil alih Pulau Hong Kong pada tahun 1842 selepas mengalahkan China dalam peperangan opium pertama. Selepas Perang Opium Kedua, Beijing juga terpaksa menyerahkan Kowloon yang merupakan kawasan di tanah besar yang bertentangan dengan Pulau Hong Kong pada tahun 1860. Pada tahun 1898, untuk menguatkuasakan kawalannya ke atas kawasan itu, United Kingdom telah membajak tanah tambahan yang dikenali sebagai wilayah baru. United Kingdom juga berjanji untuk mengembalikannya kepada China dalam tempoh 99 tahun. Hong Kong yang pada mulanya hanyalah sebuah wilayah pelabuhan perdagangan yang berubah kepada salah satu kawasan industri dan pembuatan. Walaupun Beijing merupakan ibu negara bagi China, tetapi Shanghai pula mampu menjadi pusat perdagangan dan kewangan bagi China. Kemudian sekitar 1980-an, iaitu selepas hampir tempoh 99 tahun perjanjian ditandatangani, Kerajaan Komunis China berpendapat Hong Kong patut dikembalikan kepada pemerintahan mereka. Pada tahun 1982, London dan Beijing memulakan proses sukar untuk merundingkan kembali wilayah itu kepada pemerintahan China. Perjanjian penyewaan berkenaan tamat pada 1 Julai 1997 pada ketika mana British memulakan kembali Hong Kong kepada China sebagai wilayah pentadbiran khas SAR, iaitu Hong Kong Special Administrative Region HKSAR. Bagi tujuan rasmi, Hong Kong diletakkan sebagai sebahagian daripada negara China. Namun, Hong Kong ditadbir sebagai sebuah negara bebas di mana Hong Kong mempunyai tahap autonomi yang tinggi. Disebabkan perbezaan undang-undang, sosial dan budaya, terutamanya selepas hidup berasingan selama 150 tahun, rakyat Hong Kong tidak menganggap diri mereka sebagai China atau sebahagian daripada China sehinggakan mereka beberapa kali meminta kemerdekaan daripada China. Perbezaan pentadbiran Hong Kong dan China. Perbezaan mata wang. Hong Kong dan tanah besar China menggunakan mata wang yang berbeza. Selepas penyerahan kepada China, Hong Kong dibenarkan untuk terus menggunakan mata wang terdahulu iaitu Hong Kong Dollar. Mata wang Hong Kong Dollar diikat dengan US Dollar di bawah Link Exchange Rate System. Berbanding Hong Kong, negara China menggunakan yuan sebagai mata wang yang sah. Hanya peniaga-peniaga tertentu di Hong Kong sahaja yang menerima yuan dalam perniagaan
dan penggunaan mata wang ini adalah agak terhad di Hong Kong. Perbezaan undang-undang. Selain itu, Hong Kong juga mempunyai sistem undang-undang yang berbeza daripada China. Sebelum penyerahan kepada China, Hong Kong mengamalkan undang-undang British. Selepas penyerahan, Hong Kong mengekalkan undang-undang tersebut. Namun bagi hal-hal berkaitan tanah dan kekeluargaan, Hong Kong akan merujuk kepada model undang-undang China. Sebagai sebahagian daripada sistem perundangannya, Hong Kong mempunyai polis mereka sendiri. Pihak berkuasa China tidak mempunyai hak untuk menangkap sesiapa di Hong Kong. Mereka perlu memohon waran tangkap antarabangsa bagi tujuan tersebut. Perbezaan sistem imigrasi dan pasport. Hong Kong mempunyai kuasa dan kawalan terhadap imigrasi dan pasport rakyat mereka sendiri. Terdapat sempadan antarabangsa antara Hong Kong dan China. Rakyat China perlu mendapatkan permit bagi melawat Hong Kong dan juga sebaliknya. Pelancong yang mendapat visa akses penuh ke Hong Kong tidak boleh melancong ke China sesuka hati dan mereka juga perlu memohon visa bagi melawat negara tembok besar itu. Bagi rakyat Hong Kong, mereka mempunyai pasport mereka sendiri iaitu pasport HKSAR. Perbezaan bahasa. Mungkin daripada segi adat resam, Hong Kong dan China berkongsi daripada nenek moyang yang sama. Bahasa rasmi yang digunakan di Hong Kong adalah Kantonis dan bahasa Inggeris. Walaupun penggunaan Mandarin semakin meningkat, masih ramai rakyat Hong Kong yang tidak boleh bertutur dalam dialek berkenaan. Di tanah besar China, Mandarin digunakan secara meluas. Perbezaan falsafah pentadbiran. Mungkin perbezaan paling ketara antara Hong Kong dan China adalah dari segi pengaruh falsafah pentadbiran. Tanah besar China dikuasai oleh komunis, manakala Hong Kong mengamalkan demokrasi yang terhad. Keduanya berkongsi presiden yang sama sebagai ketua kerajaan persekutuan iaitu Presiden China. Namun, keduanya mempunyai ketua kerajaan masing-masing. Hong Kong diperintah oleh Chief Executive sebagai ketua HKSAR, manakala China diperintah oleh Presiden China. Walaupun mempunyai parlimen mereka sendiri, ahli parlimen Hong Kong dipilih melalui undi popular dan sebahagian calonnya perlu mendapatkan kelulusan Beijing. Calon tersebut mestilah mempunyai latar belakang perniagaan dan badan polisi. Chief Executive juga dilantik oleh Beijing. Sejak kebelakangan ini, beberapa bantahan oleh rakyat Hong Kong telah diadakan bagi memaksa Beijing memberikan mereka lebih hak mengundi secara demokratik. Disebabkan hal ini, telah wujud ketegangan antara kerajaan Hong Kong dan China. Bagaimana Hong Kong hari ini? Selama bertahun-tahun selepas penyerahan Hong Kong kepada British, China nampaknya semakin mengetatkan cengkamannya ke atas Hong Kong. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Beijing telah meluaskan pengaruh dan kawalannya. Langkah-langkah itu nampaknya dipercepatkan oleh protes pro-demokrasi besar-besaran pada 2014 dan 2019. Kini, sekolah mesti memberikan pengajaran tentang patriotism dan keselamatan negara dan beberapa buku teks baru juga telah menafikan Hong Kong pernah menjadi tanah jajahan British. Antara peristiwa penting ialah pada tahun 2019 iaitu apabila China mencadangkan rang undang-undang ekstradisi yang berpotensi membenarkan warga Hong Kong yang dituduh melakukan jenayah dibicarakan di China. Kemarahan warga Hong Kong terhadap rang undang-undang tersebut telah menyebabkan tercetusnya beberapa protes terbesar di negara bebas itu. Ketegangan menjadi lebih buruk apabila pasukan polis bertindak balas terhadap penunjuk perasaan dengan menggunakan meriam air, peluru getah dan gas pemedih mata. Dan pada 1 Julai sempena ulang tahun penyerahan Hong Kong, para penunjuk perasaan telah masuk ke parlimen dan meruntuhkan potret, memusnahkan perabot, malah ada yang menaikkan bendera kolonial British yang lama. Sebagai tindak balas, China pula meluluskan Undang-Undang Keselamatan Negara NSL yang penuh kontroversi pada tahun 2020 di mana ia menjenayahkan sebarang tindakan pemisahan, subversi, keganasan dan pakatan sulit dengan kuasa asing. Beijing menegaskan bahawa undang-undang itu perlu untuk membawa kestabilan kepada Hong Kong. Tetapi pengkritik pula berpendapat pengenalan undang-undang tersebut ditarifkan secara longgar sehingga memudahkan Beijing untuk mengekang protes dan kebebasan bersuara. Ratusan penunjuk perasaan, aktivis dan bekas ahli parlimen pembangkang juga telah ditangkap sejak undang-undang tersebut diperkenalkan. Kesimpulannya, konsep pemerintahan satu negara, dua sistem seperti yang diamalkan oleh Hong Kong dan China sangatlah unik. Walaupun begitu, nasib Hong Kong selepas tahun 2047 iaitu selepas 50 tahun persetujuan pemberian autonomi kepada Hong Kong seperti yang dijanjikan antara China dan British sebelum penyerahan adalah tidak jelas. Hal ini kerana selepas tahun 2047, China tidak lagi bertanggungjawab untuk memberikan Hong Kong autonomi yang telah dipersetujui. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.